Sejarah Tingkatan 3 Bab 1 Kedatangan Kuasa Barat. Topik: Faktor kedatangan Kuasa Barat ke negara kita. Standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menghuraikan faktor kedatangan Kuasa Barat ke negara kita. Pada tahun 1600, Syarikat Hindia Timur Inggris (SHTI) ditubuhkan di England. Syarikat ini telah diberi hak monopoli dalam perdagangan rempah di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British. Pada tahun 1602 pula, Syarikat Hindia Timur Belanda ditubuhkan. Syarikat ini diberi monopoli perdagangan di timur. Pada tahun 1664 pula, Prancis telah menubuhkan Syarikat Hindia Timur Prancis untuk menjalankan perdagangan di Asia. Raja berikut menunjukkan laluan perjalanan Kuasa Barat ke alam Melayu. Seterusnya, kita akan lihat faktor kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16, abad ke-17 dan abad ke-18, serta abad ke-19 dan abad ke-20. Berikut merupakan antara faktor kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16. Pertama, barangan mewah. Kedua, pusat pengumpulan barang. Ketiga, pelabuhan persinggahan. Keempat, faktor agama. Mari kita lihat faktor pertama. Kuasa-kuasa Barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading, dan hasil hutan. Orang Eropah pula perlu mendapatkan barangan mewah dari Cina seperti teh, sutra, dan tembikar. Faktor kedua kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16 ialah pusat pengumpulan barang. Sebagai tukaran, negara Cina mahukan emas, perak, biji timah, dan rempah ratus. Barang-barang ini boleh didapati di Kepulauan Melayu. Syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Faktor ketiga ialah pelabuhan persinggahan. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa Barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan, dan kemudahan membaiki kapal sebelum berlayar ke Canton. Faktor terakhir, kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-16 ialah disebabkan oleh faktor agama. Penyebaran agama Kristian merupakan faktor penting dalam penjajahan Kuasa Barat ke negara kita. Matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan, dan kemasyhuran. Seterusnya, kita akan lihat berkaitan kedatangan Kuasa Barat pada abad ke-17 dan abad
ke-18. Antara faktor pemangkin kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18 adalah disebabkan oleh revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian berlaku di Britain sejak abad ke-17. Menjelang tahun 1870-an, negara-negara Eropah lain seperti Jerman dan Prancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa barat turut berubah. Mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Revolusi perindustrian telah membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Dengan kepesatan pengeluaran barangan kilang, kawasan pasaran yang lebih luas diperlukan untuk memasarkan barangan tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Gambar berikut menunjukkan aktiviti di kilang semasa revolusi perindustrian. Seterusnya, kita akan lihat faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan abad ke-20. Pertama, perkembangan industri kereta. Kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Ketiga, industri mengetin. Keempat, pembukaan terusan Suez. Kelima, ciptaan kapal wap. Keenam, persaingan kuasa barat. Ketujuh, ciptaan telegraf. Dan akhir sekali, slogan beban orang putih. Faktor pertama, perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar telah menambahkan permintaan untuk getah asli. Selain itu juga, getah asli merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penebat barangan elektrik. Faktor kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Negara kita mempunyai tanah yang luas, subur, dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor, seperti tanaman getah, tebu, tembakau, dan padi. Negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum, dan arang batu. Faktor ketiga, industri mengetin. Pada abad ke-19, terdapat beberapa jenis ciptaan baru di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah, yaitu industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bumbung, dan tong minyak. Kesannya, harga biji timah telah melambung tinggi. Selepas tahun 1840, permintaan untuk biji timah dari negeri-negeri Melayu bertambah pesat. Faktor keempat, pembukaan terusan Suez. Pembukaan terusan Suez yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah telah mempercepat urusan perdagangan. Perdagangan di antara alam Melayu dan benua Eropa semakin bertambah dengan pembukaan terusan ini.
Faktor kelima, ciptaan kapal uap. Pada abad ke-19, kapal uap telah dicipta. Penggunaan kapal uap penting karena dapat membawa muatan yang banyak, perjalanan menjadi lebih cepat, mampu menjimatkan kos, dan akhir sekali, penghantaran barang dagangan menjadi semakin murah dan mudah. Faktor keenam, persaingan kuasa barat. Wujud semangat persaingan kuasa-kuasa barat seperti Britain, Jerman, Prancis, Spanyol, dan Amerika Syarikat dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropa. Mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Kuasa-kuasa barat menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh kuasa-kuasa barat tersebut. Faktor ketujuh, ciptaan telegraf. Ciptaan teknologi telegraf membolehkan ahli perniagaan di benua Eropa dan Amerika Syarikat menghubungi agen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. Penglibatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa menjadi semakin penting. Faktor terakhir, slogan beban orang putih. Kuasa Barat juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan pelbagai slogan untuk mewajarkan tindakan mereka. Mereka berhujah bahwa peradaban mereka lebih tinggi berbanding dengan kebudayaan penduduk yang dijajah bagi merasionalkan penjajahan mereka. Kuasa Barat menggunakan slogan beban orang putih yang bermaksud tanggung jawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Kuasa Prancis pula menggunakan muslihat, tugas menyebarkan tamadun kepada penduduk dunia bukan Barat yang dianggap mundur.